Bertemu lagi kita dalam rancangan Nadwah Ramadan Al-Mubarak bersama Hikmah Channel. Kita masih lagi membicarakan soal kecemerlangan bulan Ramadan dalam melahirkan umat yang cemerlang. Umat Muhammad adalah umat cemerlang yang digambarkan oleh Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang ditampilkan kepada manusia, di mana kamu mengajak orang kepada kebaikan dan kamu mencegah daripada kemungkaran. Inilah kelebihan. Selagi umat Islam berpegang kepada tugas ini, umat Islam dapat mempertahankan khairiyah ini, kebaikan, kecemerlangan ini, dengan mereka berjaya menundukkan hawa nafsu mereka, menentang musuh-musuh mereka. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, seorang mukmin tersepit di celah 5 musuh yang amat menyusahkannya. Musuh pertamanya, mukmin yang senantiasa dengki kepadanya. Musuh pertama. Musuh keduanya, munafik yang senantiasa membencinya. Musuh ketiga, orang-orang kafir yang senantiasa nak memeranginya, nak membunuhnya. Ini musuh tradisi kita, orang-orang yang kafir yang tak beriman dengan Allah SWT. Musuh keempat, syaitan yang senantiasa menyuruh manusia melakukan kejahatan, merangsang manusia untuk melakukan penderhakaan kepada Allah. Dan musuh yang terakhir adalah nafsunya yang senantiasa merangsang manusia untuk melakukan kejahatan. Dia rangsang mata kita buat jahat, dia rangsang telinga kita buat jahat, dia rangsang anggota kita, kaki tangan, untuk melakukan kejahatan. Bayangkan betapa teruknya manusia. Mereka telah dihalang, dikepung oleh musuh-musuh daripada segenap segi. Jadi kalaulah manusia dalam dirinya sendiri musuhnya yang tersembunyi, iaitulah nafsunya sendiri, ini pun dia tak mampu menumpaskan, bagaimana dia nak menghadapi musuh-musuh yang begitu besar? Cuba kita ingat, dalam agenda perang Salibiyah, mereka telah meletakkan 4 tujuan utama dalam peperangan itu. Yang pertama, menghapuskan kekhalifahan Islam dalam dunia ini. Tak ada dah khalifah Islam macam mana yang berlaku sebelum ini. Yang kedua, pecah belahkan persatuan-persatuan Islam, NGO Islam, persatuan Islam, pecah belahkan. Yang ketiga, gagalkan sebarang perjanjian di kalangan negara-negara Islam di Timur Tengah, kerana kekuatan mereka adalah ancaman yang paling bahaya kepada Eropah. Dan akhir sekali, kata mereka, kufurkan umat-umat Islam. Maka kita lihat dalam satu resolusi yang berlaku di kota London pada tahun 1907. Dalam resolusi ini, mereka meletakkan beberapa agenda penting untuk menghacur dan menghapuskan umat-umat Islam. Yang pertamanya, mereka cadangkan supaya kita jauhkan umat Islam daripada Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran merupakan kitab yang hebat. Tunjang kekuatan umat letak pada Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan, 17 hari bulan Ramadan. Pengajarannya telah berjaya melahirkan umat Islam sebagai umat yang terbaik. Dengan kita jauh daripada Al-Quran, jauh daripada agama, ternyata umat Islam telah dapat dikalahkan. Yang ketiga, rosakkan pemikiran umat Islam dengan serangan pemikiran dengan menggunakan media-media massa. Hari ini dunia cyber banyak digunakan untuk mengutuk umat-umat Islam. Dan yang keempat sekali, cadangan mereka adalah untuk menghapuskan Al-Quran itu sendiri, menghapuskan umat Islam dengan membunuh mereka di mana jua mereka berada. Inilah cabaran kepada kita. Maka ketika itulah bulan Ramadan kita harap dapat mentadbirkan, membina kembali kekuatan kita. Tengoklah lakaran-lakaran sejarah banyak telah memberikan kemenangan. Kalau kita telitikan lagi, pada bulan Ramadan, penyerahan bumi Taif kepada dakwah Islamiah berlaku pada bulan Ramadan tahun 9 Hijrah. Dulu Taif tidak mahu beriman dengan Allah. Ketika Nabi Muhammad sebelum peristiwa Isra' Mi'raj pergi ke kota Taif, budak-budak kecil membaling, menghunjam Rasulullah dengan batu-batu sampai Rasulullah luka. Maka pada bulan Ramadan juga tahun 9 Hijrah, Taif telah menerima Islam. Dan pada bulan Ramadan juga, pada tahun 10 Hijrah, berlakunya pembukaan negara Yaman yang di bawah naungan dulu bukan Islam,
Mereka meletakkan diri mereka dengan sinaran Islam dan menerima Islam sebagai agama mereka. Pada bulan Ramadan juga berlaku pembukaan kota Andalus di Sepanyol. Pada 28 hari bulan Ramadan tahun 92 Hijrah. Dan kalau kita kaji sejarah lagi, 4 kitab yang diturun Allah daripada langit, Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur, dan 100 suhuf yang diturun daripada langit juga dikatakan berlakunya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Halusi lagi kehebatan bulan Ramadan. Kita nampak perang Qadisiyah pada 9 hari bulan Ramadan 10 Hijrah berlaku pada bulan Ramadan, di mana kemenangan berpihak kepada umat-umat Islam. Dan pembukaan kota Maddah yang sekian lama dikepung oleh tentera Salibiyah telah berjaya dibuka oleh Panglima Musa bin Nusair pada 30 Ramadan tahun 94 Hijrah. Inilah dia hebatnya Ramadan. Bulan mentarbiahkan nafsu manusia, bulan memberikan kekuatan umat kepada kita. Inilah dia yang kita harapkan selama kita berada dalam dunia. Wahai penonton sekalian, gunakanlah kesempatan Ramadan Mubarak tahun ini untuk kita membina kekuatan. Sedarlah anda bahawa kita hidup di dunia ini merupakan tempat untuk kita melakukan amal bakti yang sebanyak-banyaknya untuk kejayaan Islam. Jangan kita biarkan kehidupan kita kehidupan yang kosong, kehidupan yang tidak ada apa-apa. Hidup di dunia hanya sementara, sampai masanya kita akan kembali jua. Tiada apa yang dibawa, hanya sebuah keranda mengisi jasad tak bernyawa. Selagi hayatmu dikandung badan, penuhilah dada dengan takwa dan iman. Lakukan kebaikan, jauhi kemungkaran, moga mendapat keridaan Tuhan. Iblis pun takkan mampu menggoda manusia yang mempunyai iman yang kuat, yang juga jujur, ikhlas beribadat. Apabila diuji, ia tak tergugat. Begitu sebaliknya orang yang derhaka, jauhi diri dari agama, bertuhankan nafsu, mengikuti hawa dalam pemikiran, hanya keduniaan. Sekadar itulah saja pertemuan kita pada kali ini. Moga-moga Allah memberikan rahmat kepada kita semua di bulan rahmat, bulan yang mulia ini. InsyaAllah kemenangan akan tetap berada di pihak kita. Orang-orang yang berjaya mentarbiahkan nafsunya, menguasai nafsunya, dan hidupnya tidak bertuhan kepada hawa nafsu. Sebaliknya bertuhankan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa.